Alhamdulillah, pada tahun ini, pada tahun 1435 Hijrah, bersamaan dengan 2014 Masihi, kita akan menganjurkan satu majlis muzakarah peringkat haji. Muzakarah haji peringkat serantau, iaitu kali pertama bagi tahun 1435 Hijrah 2014 Masihi, yang mana ini adalah merupakan julung-julung kalinya diadakan, yang dimana kita berhasrat dengan adanya muzakarah ini kita dapat mengumpul beberapa maklumat ataupun pendapat hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah haji untuk bagi kita jemaah haji dan umrah, bagi memudahkan mereka untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah. Jadi setelah kita mengetahui tentang mukadimah tersebut, ya, kita beralih kepada memang setiap majlis-majlis yang diungkayahkannya ada objektif, ya, yang perlu sebelum majlis-majlis tersebut diadakan. Jadi kita ingin mengetahui lah apakah objektif, ya, bagi muzakarah haji peringkat serantau ini diadakan, Tuan Haji. Terima kasih. Jadi pertama objektif yang kita tuju ialah berkongsi maklumat dan pandangan dan hukum hakam mengenai dengan ketetapan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Dan seterusnya untuk kita menimba ilmu pengetahuan mengenai haji dan umrah, dan seterusnya kita menyelaras hukum hakam supaya hukum hakam itu akan bersamaan, bertepatan dengan hukum iaitu mazhab Syafi'i yang kita amalkan, akidah ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Yang kedua ialah berkongsi pengalaman mengenai dengan pengurusan hal ehwal haji yang lebih efisien dan sesuai dengan keperluan semasa. Maknanya kita juga melihat akan ada penyampaian kertas kerja berkisar mengenai dengan pengurusan-pengurusan yang boleh kita ambil. Kemudian meningkatkan lagi keberkesanan bimbingan ibadah haji. Ini yang paling utama. Keberkesanan bimbingan ibadah haji dan umrah di kalangan tenaga-tenaga pengkursus yang kita lantik. Kemudian mengeratkan tali silaturahim di kalangan guru-guru pengkursus dan peserta-peserta dari luar negara. Ya, itulah dia antara lain, penonton, objektif yang telah pun dikongsikan sama, antara lain untuk mengongsikan pengalaman dan beberapa objektif yang lainnya. Bila akan diadakan ni, Tuan, dan akan diadakan di mana ni? Terima kasih. Alhamdulillah, majlis muzakarah ini akan diadakan di Center Point. Di Goldstone Ballroom level 7 di Hotel Center Point Gadong. InsyaAllah akan diadakan pada hari Rabu dan Khamis. Besok 2 hari. Besok dan lusa. Rabu dan Khamis. Bersamaan dengan 14 dan 15 Rejab, bersamaan 14 dan 15 Mei 2014 Masihi. Yang mana akan diadakan selama 2 hari berturut-turut, insyaAllah. Dan ini akan dimulakan daripada pukul berapa hingga pukul berapa? Dan majlis muzakarah ini akan diadakan bermula pada 8 pagi hingga 12, dan pada sebelah petang dari 1.30 petang hingga 4.30 petang. Ya, Alhamdulillah. Dalam objektif tadi kita telah mengetahui tentang hukum hakam, ya, mengenai dengan haji dan umrah. Alhamdulillah. Jadinya mungkin kita akan mengetahui siapakah tetamu kehormat dalam majlis tersebut. Ya, kerana kalau tidak ada tetamu kehormat, majlis tersebut mungkin tidak keterang berseri lagi. Jadi Tuan Haji, tetamu kehormat. Alhamdulillah, majlis pembukaan rasmi akan diadakan pada besok 14 hari bulan, yang mana akan tetamu kehormat yang dijemput ialah Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad bin Pangeran Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Sementara majlis penutup pula insyaAllah akan diadakan pada keesokan harinya, iaitu 15 hari bulan Mei 2014, yang mana akan ditutup rasmi oleh Yang Mulia Pangeran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Dari 2 hari ni penontonnya akan diadakan besok dan juga lusa 15 hari bulan Mei 2014, dan akan diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Pastinya akan menggabungkan peserta-peserta. Penonton pasti ingin mengetahui adakah mereka ini boleh dilibatkan sama. Siapa saja ni, Tuan, peserta-pesertanya yang akan mengikuti muzakarah berkenaan? Terima kasih.
Alhamdulillah kita menjemput kita menjemput peserta-peserta terdiri daripada tenaga-tenaga pengkursus yang kita lantik, yang mana mereka ini akan menyampaikan kursus-kursus haji yang dijangka bermula insya-Allah selepas sahaja majlis muzakarah haji peringkat serantau ini. Kemudian selain daripada tenaga-tenaga pengkursus, kita juga menjemput pegawai-pegawai dan kaki tangan dari Kementerian Agama. Begitu juga kita menjemput mahasiswa-mahasiswi dan penuntut-penuntut daripada institusi pengajian tinggi seperti UBD, KUPSB, UNISA dan sebagainya. Begitu juga kita menjemput pegawai-pegawai perubatan kerana mereka juga perlu kepada ilmu, kerana mereka terlibat secara langsung juga semasa bertugas di Tanah Suci nanti. Begitu juga kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Agama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan pegawai-pegawai dan kaki tangan daripada syarikat-syarikat operator haji yang dibenarkan, dan termasuk juga peserta-peserta dari luar negara seperti peserta daripada Indonesia, Malaysia dan Singapura. Sebelum itu kalau dapat kita mengetahuilah kerana dalam jemputan-jemputan majlis tersebut diadakan ataupun dijemput yang dilibatkan agensi yang melibatkan agensi yang lain. Kenapa ianya melibatkan? Apakah kaitan-kaitan yang perlu melibatkan daripada agensi tersebut dari segi mungkin penglibatan mereka apabila mereka berada di Tanah Suci Mekah, sama ada mereka menunaikan fardu haji ataupun umrah. Bagaimana penglibatan mereka agensi-agensi tersebut? Maksud agensi yang dijemput ini? Mahasiswa-mahasiswa yang diundang tersebut. Mahasiswa-mahasiswa dan penuntut-penuntut ini kita jemput supaya meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Menambah pengetahuan mereka. Dan mereka akan menunaikan fardu haji juga. Pastinya. Mereka akan menunaikan fardu haji di suatu hari nanti setelah mereka berkemampuan. Betul. Jadi begitu juga dengan agensi-agensi seperti pegawai-pegawai dari Jabatan Angkatan Bersenjata. Mereka juga sering mengadakan kursus-kursus bagi pegawai-pegawai Angkatan Tentera yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka sebagai perantara menyampaikan maklumat tersebut kepada pegawai-pegawai yang lainnya, Tuan. Baik, seramai 152 orang peserta tadi, Tuan. InsyaAllah dijangkakan. Dianggarkan 200 sehingga 200 orang. Dianggarkan 200 orang. Mudah-mudahan kita mencapai matlamat itu insya-Allah. Insya-Allah. Dari 2 hari diadakan ini, pastinya akan dapat kita kongsikan juga atau cara majlis yang akan mengambil tempat. Silakan, Tuan. Jadi mengenai dengan atur cara ini, ia bermula sebagaimana saya katakan tadi, 14 hari bulan. Bermula pada besok, iaitu 11 pagi, di mana dijangka pendaftaran dibuat pada awal pagi. Kemudian seterusnya jemputan khas hadir pada 8.45 dan insya-Allah pada jam 9 pagi nanti yang berhormat Menteri Haliwal Agama insya-Allah akan hadir, dan seterusnya majlis akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan terus ucapan alulan pengurusi yang mana disampaikan oleh Haji Abdul Kahar bin Haji Hussein, pengarah urusan haji, dan seterusnya ucapan perasmian oleh tetamu kehormat. Selepas perasmian tersebut, kertas utama akan dibentangkan. Itu di mana pembentangnya ialah Awang Ustaz Haji Harun bin Haji Junid, iaitu pemangku institusi tetap Kementerian Agama, yang mana beliau akan membawakan satu tajuk iaitu bekalan dan falsafah serta penghayatan ibadah haji. Dan selepas itu majlis akan ditutup dengan bacaan doa selamat. Dan seterusnya majlis kita sambung semula pada jam 11 pagi, kertas kerja kedua, dan seterusnya sebelah sisi petang kertas kedua dengan tajuk yang telah pun disusun. Manakala majlis penutup pula ialah pada keesokan harinya pada sebelah petang pada 15 hari bulan, di mana pada insya-Allah pada jam 3 petang nanti insya-Allah tetamu kehormat hadir, iaitu Yang Mulia Pangeran Datuk Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Agama, dan seterusnya ucapan alunan pengurusi majlis dan ucapan penutupan rasmi dan pembentangan resolusi daripada muzakarah tersebut, dan penyampaian cenderamata dan sijil-sijil kepada para peserta dan pembentang, dan akan ditutup dengan bacaan doa selamat
dan alhamdulillah insyaallah. Ya. Itu hari pertama Itu hari pertama. Hari pertama dan hari kedua. Ya. Ya, setelah kita mengetahui tentang atur cara majlis yang diadakan selama 2 hari tersebut ya, yang paling mustahak sekali dalam majlis tersebut memang ada susunan-susunan acara yang yang telah pun disediakan. Yang paling penting sekali ialah tentang pentas kerja yang akan dibincangkan. Ini yang paling menariknya. Ya, mungkin kita akan mengetahui siapakah peserta untuk mengajukan untuk kertas kerja tersebut, dan seperti mana yang dapat kita lihat mengkali Tuan Haji sendiri akan membentangkan adalah salah seorang di antaranya. Mudah-mudahan untuk membentangkan mudah-mudahan diizinkan Tuan insyaallah. Kalau dapat kita mengetahui siapakah peserta dalam dan luar negara mungkin terlibat dalam majlis tersebut. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada musakarah peringkat serantau kali pertama ini kita mengundang beberapa pembentang daripada luar negara. Ini adalah apa yang menariknya. Sebenarnya kalau kita nak bercerita sedikit, muzakarah ini memang setiap tahun kita adakan. Bukan kali pertama. Tapi bagi peringkat serantau ini adalah merupakan kali pertama. Sebelumnya kita mengerjakan mengadakan setiap tahun. Alhamdulillah. Ini mungkin melibatkan peserta-peserta yang membentang kertas kerja tersebut adalah daripada negara kita dan negara luar. Kalau dulunya mungkin di dalam negara saya. Ya. Selalunya dari dalam negara. Dalam negara saja. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang pertama ialah yang sebagaimana saya sebutkan tadi, Yang Mulia Ustaz Haji Harun bin Haji Junid, pemangku institusi tetap Kementerian Agama, di mana beliau akan membentang kertas utama, iaitu bekalan dan falsafah serta penghayatan ibadah haji. Kemudian Yang Mulia Dr. Ustazah Hajah Masnun binti Haji Ibrahim, itu Rais Kolej Kolej Universiti Perguruan Agama Serta Begawan KUSB, di mana beliau akan menyampaikan kertas kerja bertajuk permasalahan wanita dalam ibadah haji. Ini yang paling jadi beliau akan menguraikan apa permasalahan-permasalahan yang sering timbul di kalangan jemaah-jemaah haji wanita. Kemudian saya sendiri pun juga alhamdulillah terlibat, di mana saya akan menyampaikan satu kertas kerja, itu kecemerlangan pengurusan haji pengalaman negara Brunei Darussalam. Betul. Kemudian pembentang daripada luar negara, kita menjemput Yang Mulia Dr. At-Tamimi, iaitu Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Republik Indonesia. Di mana beliau akan menyampaikan tajuk kertas kerja yang bertajuk bagaimana memperoleh haji mabrur. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat daripada kertas tersebut. Kemudian seterusnya kita menjemput juga Yang Mulia Tengku Haji Abdul Aziz bin Raja Abdullah, iaitu pengurus besar bimbingan bahagian bimbingan haji Jabatan Haji Lembaga Tabung Haji Malaysia, di mana beliau akan menyampaikan satu tajuk kertas kerja, itu tawaf dan permasalahannya. InsyaAllah di sana beliau akan menguraikan, mengupas jenis-jenis tawaf dan sebagainya, hukum-hukum yang berkaitan dengan tawaf. Dan seterusnya kita juga mengundang Yang Mulia Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Mahid Jumaat, iaitu Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Islam Singapura, di mana beliau akan menguraikan satu kertas kerja yang bertajuk pantang larang semasa dalam berihram. Dan Tuan Haji Nurin Anwar bin Samsudin, iaitu pengurus besar bahagian pengurusan haji Lembaga Tabung Haji Malaysia, di mana beliau akan menerangkan mengenai dengan kecemerlangan pengurusan haji, iaitu pengalaman Malaysia. Itulah di antara bermakna akan melibatkan Malaysia dan juga Singapura dan Indonesia. Dan Indonesia juga pastinya dari negara kita Brunei Darussalam ni. Kalau kita perhatikan daripada kertas-kertas kerja ini dengan tajuk-tajuknya bekalan dan falsafah serta penghayatan ibadah haji, itu kertas kerja utama permasalahan wanita dalam ibadah haji, memang sesuatu perkara yang banyak perkara yang tak ditimbulkan di sana tuan. Dan sekaligus kecemerlangan pengurusan haji pengalaman negara Brunei Darussalam, ini antara lain yang akan dibincangkan bagaimana memperoleh haji mabrur, tawaf dan permasalahan pantang larang semasa dalam berihram, kecemerlangan pengurusan haji, khususnya pengalaman daripada negara jiran kita Malaysia. Ini sudah satu yang dinantikanlah dalam tempoh 2 hari tersebut, dalam waktu yang cukup padat, tapi maklumatnya pastinya
sangat banyak yang bakal diperolehi. Ya, kalau kita lihat saja ya, Syarizan ya, tentang maklumat ataupun kertas kerja yang dibawakan seperti mana tawaf dan permasalahan ya, tentang pantang larang semasa dalam berihram serta kecemerlangan pengurusan haji, pengalaman daripada negara-negara tersebut. Akan tetapi apa yang penting bagi kita ialah memang kata orang kertas kerja yang dibentangkan itu ada juga menjurus kepada pelaksanaan di negara kita, seperti mana sebelum mereka menunaikan haji, para jemaah kita, mereka telah pun didedahkan, diberi pengetahuan, kursus apa itu ini. Jadi ini adalah untuk mendalami lagi ya Syarizan tentang pengalaman ataupun pengetahuan mereka sebelum mereka berangkat bagi menunaikan sama ada fardu haji ataupun umrah ya, Tuan Haji. Ya, kalau seperti pengalaman sebelum ini Tuan Haji, kalau dapat kita kongsikan bersama di mana Tuan Haji selaku pengarah urusan haji ya, melihat jemaah-jemaah haji, kalau dulunya tidak ada kota-kota yang diberikan, akan tetapi pada tahun-tahun kebelakangan ini ada kota-kota yang telah pun dihadkan kepada sebuah negara itu. Jadinya kalau kita lihat tentang penghatan kota-kota tersebut, bagaimana pandangan Tuan Haji mengenai dengan perkara ini ya. Terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah, mengenai dengan penghatan kota-kota yang telah diamalkan pada masa ini. Jadi kita selaku negara Darussalam akur atau mengikut apa jua sebarang ketetapan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Alhamdulillah. Ya. Jika mereka menetapkan 400, kita akan mengikut 400. Jadi kita apa-apa jua arahan-arahan yang kita terima daripada Kerajaan Arab Saudi, kita akan mengikut apa jua. Walau bagaimanapun kita mengadakan perundingan-perundingan dengan pihak-pihak berkenaan untuk mungkin akan menambahkan berunding untuk rundingan tahunan di mana kita sering mengadakan perjumpaan tahunan, membincangkan pengurusan-pengurusan persiapan awal semasa kita sebelum jemaah haji berangkat dan semasa berada di tanah suci dan membincangkan untuk keberangkatan balik para jemaah. Sejauh ini Tuan Haji, kalau kita lihat saja, jadinya permohonan bagi permohonan haji telah pun dihebahkan, dikeluarkan apa itu ini, dan pada tahun ini mungkin kita belum lagi mengetahui berapa kota ataupun telah mengetahui kota yang telah pun dihadkan bagi negara kita. Bagaimana Tuan Haji? Setakat ini saya belum dapat kita belum dapat menyampaikan dalam sisi ini. InsyaAllah kita akan memaklumkan kepada orang ramai nanti berapa jumlah kota yang kita diberikan. Walau bagaimanapun urusan-urusan pendaftaran masih dibukakan. Masih dibukakan, ya betul. Kita telah membukakan pendaftaran kita kategorikan dalam waiting list atau senarai menunggu sekarang. Alhamdulillah, sejak dikuatkuasakan kota pada 1433 2013 Masihi, kita telah memperkenalkan sistem baru, iaitu sistem menunggu. Pada artinya kita memohon pada tahun lepas menunggu, tapi kita kena menunggu. Artinya mengikut giliran. Bukan seperti dulu kita mendaftar terus pergi haji. Sekarang kita kena bertukar, telah bertukar dengan cara mungkin di sebelah itu ada hikmah. Mungkin kita akan mengetahui mungkin ada berapa lama tempoh yang telah pun dikenal pasti ni Tuan Haji. Setakat ini tempoh itu sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi. Mereka mengatakan dalam tempoh beberapa tahun. Beberapa tahun. Tapi insyaAllah kemungkinan kalau cepat, insyaAllah kita akan memohon seperti biasa. InsyaAllah. Kita akan memohon tambahan seperti biasa. InsyaAllah sebelum ini kelazimannya jemaah kita berkisar antara 1,000 lebih orang. Ya, betul. Mudah-mudahan kita akan memohon InsyaAllah. setelah siap projek prasarana pembangunan tambahan yang telah sedang dalam proses pembinaan pada masa ini, penaiktarafan. Jika siap nanti insyaAllah kita akan mengadakan rundingan semula. Alhamdulillah. Seperti asal itu. Ini lain daripada muzakarah tersebut sebenarnya. Itu sebagai maklumat yang penonton ingin mengetahui. Kebetulan kita bersama dengan pengarah urusan haji di sini. InsyaAllah Jabatan Urusan Haji Negara Brunei Darussalam akan terus mengemaskini bersama dengan jabatan dari Kerajaan Arab Saudi tentang jemaah-jemaah haji dari negara kita Brunei Darussalam. Baik, berbalik kepada muzakarah ini Tuan, terakhir harapan daripada Tuan sendiri yang juga melibatkan pastinya mahasiswa-mahasiswi yang
sebagai generasi penerus dalam waktu yang sama kalau ada rezeki seperti mana yang Tuan katakan tadi, mereka juga sudah tentu menjadi kewajipan untuk melaksanakannya. Silakan Tuan. Jadi harapan kita semoga majlis yang kita anjurkan nanti besok bermula ini insya-Allah akan berjalan dengan lancar dan sempurna. Amin ya Amin. Allah. Insya-Allah. Dan mana-mana yang telah kita jemput insya-Allah dipohonkan supaya hadir mengikut jadual dan masa yang telah ditentukan, dan kita berharap semoga majlis kita ini akan mencapai objektif dan matlamat yang kita tuju, dan akhirnya kita semua akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita harapkan semoga para peserta yang mengikuti tersebut insya-Allah akan mendapat rezeki dan dapat menunaikan fardu haji. Dan mudah-mudahan apa yang penting bagi kita ialah mudah-mudahan juga mereka akan menunaikan haji dengan mendapat haji yang mabrur. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Baik, terima kasih kepada terima Tuan kasih. Haji, mudah-mudahan ini Ya. berguna kepada semua. Insya-Allah lagi kesempatan berjumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.